untuk melindungi daripada pandemik COVID-19 dan juga melindungi kita daripada kecelakaan ataupun kemalangan disebabkan oleh pemandu mabuk. Okey, seperti mana yang Shu sebutkan tadi, pemandu mabuk itu mungkin istilah yang digunakan bagi layman ataupun dalam kata biasa, tapi dari istilah perundangannya adalah memandu di bawah pengaruh alkohol. Itu yang disabitkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan, yang mana kita akan membincangkan bagaimana pemanduan di bawah pengaruh alkohol ini yang boleh mengakibatkan risiko kehilangan nyawa itu, apakah undang-undang dan apakah tindakan oleh pihak PDRM dalam memastikan mengekang kes-kes bagi pemandu mabuk ini. Terus saja kita memperkenalkan tetamu kita bersama dengan Yang Dihormati SAC Datuk Muhammad Nazri Hussein, Timbalan Pengarah 1, Penguatkuasaan Kawalan Lalu Lintas, Pengurusan Saman Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih kerana jemput saya wakil daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Terima kasih kerana menjemput kita. Terima kasih kembali Datuk. Ya. Okey Datuk, mungkin kita boleh ceritakan sikit sebanyak bagaimana setakat ini, sebab banyak cakap-cakap di media sosial yang agak panas sekarang ini bercakap berkenaan isu kemalangan yang membabitkan pemandu mabuk. Jadi bagaimana setakat ini pada pengamatan Datuk sendiri dan juga statistik yang dikeluarkan, kecelakaan tersebut adakah semakin meningkat dan perlu diambil perhatian ataupun sebenarnya ini adalah kes biasa yang pernah berlaku sebelum ini tapi disebabkan mendapat perhatian di media sosial, ini diperkatakan sehingga perbincangan topik ini dibawa ke media massa seperti televisyen kita sekarang di RTM. Okey, kalau kita tengok dari sudut statistiknya, okey. Kalau kita tengok sepanjang tahun 2019, kita telah mencatatkan lebih kurang 23 kes yang melibatkan pemandu mabuk ni, yang kita siasat di bawah Seksyen 44 APJ, iaitu memandu dalam melibatkan kematian dan juga cedera ataupun cedera di dalam pengaruh alkohol. Untuk tahun ini sehingga bulan Mei, saya ambil sehingga bulan Mei, Januari hingga Mei, kita telah mencatatkan lebih kurang 22 kes. Bermakna baru separuh tahun dah meningkat kepada 20, telah mencatatkan 22 kes, yang mana 9 kes daripadanya itu melibatkan maut. Jadi kita agak gusar kerana setengah tahun pun dah mencatatkan 22 kes. Kemungkinan sepanjang 6 bulan yang akan datang ini, mungkin kalau kita tidak kekang ataupun tidak mengambil tindakan yang sebaik-baiknya, kemungkinan statistik itu akan meningkat. Satu. Yang keduanya, kemalangan maut yang melibatkan pemandu mabuk akhir-akhir ini melibatkan kemalangan yang menarik perhatian. Bukan hanya viral, tetapi kemalangan itu menarik perhatian. Contohnya, kemalangan yang melibatkan anggota polis yang sedang bertugas di Sekatan Jalan Raya semasa op COVID. Betul. Yang kita tahu op COVID ini, dalam semasa masalah COVID ini, tidak dibenarkan orang keluar daripada rumah apa semua. Tetapi anggota tersebut telah dilanggar oleh pelaku pemabuk ini di awal pagi. Jadi walaupun dah ada sekatan-sekatan sebegitu, tetapi masih lagi berlaku. Yang lebih menarik itu sehingga melibatkan anggota penguatkuasa melanggar SJR, Sekatan Jalan Raya. Apatah lagi yang melanggar lain-lain pengguna lalu lintas yang lain. Satu. Yang keduanya, kes yang terbaru saya boleh kotkan di sini di Kuala Lumpur pada awal Jun baru ni, sehingga dia melanggar dan menyeret motosikal tu lebih daripada 2 kilometer. Dia tidak sedar. Kalau kita tengok dalam video yang viral tu, orang awam cuba untuk membentikannya, memberitahu bahawa dia telah seret motosikal tu, dan dia hanya memberi isyarat good macam tu. Bermakna dia dah tidak boleh minda dia itu telah dipengaruhi oleh tidak boleh berfikir dengan waras. Jadi dia tak sedar, mungkin dia tak sedar sedangkan dia sedang seret motosikal tu. Inilah benda-benda yang kita kena lihat dan perlu diambil berat, dan kita kena kekang supaya ia tidak boleh menjadi lebih mudarat di dalam
negara kita yang berkaitan dengan kemalangan melibatkan pemandu yang mengambil alkohol ataupun dadah. Kita jangan lupa, dadah juga membawa kesan yang sama. Dan di dalam Akta APJ ini, di bawah Seksyen 45 ada menyebutkan dadah. Tetapi 45A itu khusus kepada penggunaan minuman yang memabukkan. Manakala 44 tu juga disebut penggunaan alkohol dan juga dadah, di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah yang melibatkan kemalangan maut ataupun cedera. Okey, sudah tentu Datuk kita sedia maklum untuk tujuan siasatan dan juga pendakwaan bagi kes yang melibatkan kemalangan nyawa pemanduan itu disiasat di bawah Seksyen 41 dan 43 Akta Pengangkutan Jalan. Tetapi untuk kita mengenal pasti keadaan kemalangan itu disebabkan pemandu itu di bawah pengaruh alkohol, dadah ataupun keadaan yang mabuk, bagaimana ujian pengesanan yang dilakukan oleh pihak polis dalam memastikan pemanduan itu disebabkan di bawah pengaruh bahan-bahan intoksikan seperti itu, Datuk? Okey, dalam penugasan kita untuk menentukan sama ada pemandu tersebut di bawah pengaruh alkohol, bawah pengaruh dadah ataupun bebas daripada pengaruh tersebut. Pertama sekali kita di pihak PDRM, terutama sekali trafik, kita mempunyai alat pengukur dengan bacaan pernafasan. Bermakna alat itu akan memberi pengukuran pernafasan sama ada ianya di bawah pengaruh alkohol ataupun tidak, hanya alkohol. Okey, ini saya sebut berkenaan dengan alkohol dulu. Dan kita perlu ingat, walaupun ada bacaan dia di bawah pengaruh alkohol, tetapi jumlah dia punya kandungan tersebut yang perlu diambil kira. Sehingga kini di dalam peruntukan undang-undang kita, jika bacaannya di bawah 80 miligram penafasan dalam milimeter penafasan dia tu 100 milimeter, ianya tidak menjadi kesalahan. Bermakna orang yang meminum arak ini ataupun alkohol ni tidak menjadi kesalahan sehingga bacaan dia melebihi 80 miligram dalam 100 mililiter dia punya penafasan. Jadi selagi dia tidak melepasi tahap tersebut, ianya tidak menjadi apa-apa kesalahan. Ini yang kita tengok. Untuk makluman juga saya boleh tekankan di sini, kalau kita tengok di bawah WHO telah digariskan 50, tidak melebihi 50, tetapi di Malaysia 80. Dan 50 ni diikuti oleh negara-negara seperti Belanda, New Zealand, even Thailand. Bermakna negara kita ni tahap bacaan tu agak tinggi. Dan perkara-perkara ini yang kita sedang semak dan kita tengah usahakan dan di peringkat tertinggi kita untuk dikemukakan kemungkinan ini di antara perlu yang kita ambil berat dan untuk dibawa kepada pihak yang berkuasa, pihak kerajaan, agar perkara ini boleh dikaji balik dan mungkin diturunkan lagi. Mungkin ianya akan menjadi deterrent untuk masyarakat yang mana-mana orang yang mengambil alkohol itu akan lebih berhati-hati. Yang paling penting di sini, dalam negara kita perlu tahu kita latar belakang undang-undang di negara kita ni seperti mana rakyat menyebut yang mana minum arak ini tidak menjadi kesalahan. Betul. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingatlah, masyarakat di luar sana, apabila you minum, you jangan memandulah. Very simple as that. Tetapi masalahnya sekarang, kesedaran ke arah itu masih lagi tidak ada di dalam masyarakat kita yang berada di luar sana yang mengambil minuman keras. Terutama sekali, paling yang kita tengok ni semasa PKP. Diperketatkan pergerakan, tetapi masih lagi ada kes-kes yang sebegini.
Mungkin kurang pendedahan daripada masyarakat Malaysia yang meminum arak ini dan juga memandu selepas mereka berada dalam keadaan yang tidak berapa waras disebabkan oleh minuman alkohol tersebut. Adakah pendedahan ini disebabkan oleh mereka tidak berapa mengetahui dan mengenali sebenarnya tentang Akta Pengangkutan Jalan dan juga hukuman yang boleh dikenakan sekiranya mereka memandu di bawah pengaruh alkohol ini, ataupun adakah tanggungjawab ini perlu diberikan kepada peniaga ataupun premis-premis yang menjual alkohol ini untuk mereka memberikan amaran, mengeluarkan satu bentuk notis kepada si pembeli ini supaya mereka tidak meminum di bawah pengaruh alkohol, memandu di bawah pengaruh alkohol. Okey, kalau kita lihat dari segi pengetahuan, saya rasa rata-rata rakyat Malaysia ni memang berpelajaran. Bukannya kita negara yang ke belakang. Betul. Kita rata-rata mempunyai pelajaran. Dan kita tidak boleh cakap yang kalau minum alkohol, saya tidak tahu yang minum alkohol ni menjadi kesalahan bila saya memandu. Kita tidak boleh cakap begitu. Kerana ini adalah undang-undang negara dan semua orang kena tahu. Baik. Satu. Yang keduanya, cara macam mana kita nak kekang daripada orang daripada mengambil alkohol yang berlebihan. Banyak cara. Bukan hanya dari sudut cara oleh penguatkuasaan oleh pihak yang berkuasa saja. Baik. Kita perlu ingat, di negara kita sekarang ni, membeli minuman keras 24 jam. Even di kedai-kedai serba-nikah yang beroperasi 24 jam tu boleh dibeli alkohol. Jadi tidak semestinya arak ni diminum di pusat-pusat hiburan seperti karaoke ataupun disco, pub. Tak semestinya. Mungkin di tempat-tempat riadah, taman-taman ni sebelah malam yang digunakan oleh golongan-golongan yang ingin mengambil minuman keras ni untuk berseronok dan akhirnya boleh mendatangkan musibah. Baik. Kenapa? Mudahnya mendapat bekalan. Ini salah satu. And then open, boleh diminum di mana-mana, tiada sekatan. Itu juga memainkan peranan. Jadi peranan ni saya rasa kalau dalam hal melibatkan membantu di pihak berkuasa untuk kekang, kalau kita tengok pengalaman saya, kita dapati, saya biasa hadapi benda ni, di pusat-pusat hiburan ni, dia apabila masuk pukul 1, pukul 2 pagi, dia cuba hebahkan di mana roadblock polis, terutama sekali di KL. Kerana saya biasa sebagai ketua trafik Kuala Lumpur, kita dapati dihebahkan roadblock berada di sini, tempat A, B, C, D, yang mana ini memberi info supaya pemabuk-pemabuk ni yang mengambil minuman alkohol yang berlebihan ni dapat mengelak daripada sekatan-sekatan tersebut. Sepatutnya pihak pengusaha tersebut memberi galakan ataupun beri nasihat. Kalau you minum melebihan, jangan memandu. Cari taksi. Sekarang Grab. Sehingga pukul berapa pun ada. You balik, you tinggalkan kenderaan, you baliklah menggunakan pengangkutan awam. Ataupun minta kawan yang tidak dalam pengaruh alkohol untuk hantar. Tetapi apa yang berlaku, mereka ingin membawa kenderaan sendiri. Seperti mana kes yang berlaku di Kuantan, sehingga dia masuk laluan bertentangan. Bayangkan tengok, a few kereta lain dah mengelak. Last kali dia langgar dengan satu kereta berdepan yang melibatkan pemandu yang mangsa itu meninggal. Inilah, kalau dia di dalam keadaan yang orang kata waras, dia boleh ingat, tidak dipengaruhi oleh alkohol, saya tidak percaya yang dia akan masuk ke laluan yang bertentangan. Kerana laluan dua hala. Betul. Itu satu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Yeah. Datuk. Datuk, kalau kita melihat di laman sosial ada petition awam ataupun cadangan awam untuk kita lebih mengetatkan atau menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat terhadap pemandu-pemandu di bawah pengaruh alkohol. Kerana kalau boleh kita lihat ada yang mencadangkan Akta Pengangkutan Jalan ini diperketatkan, mungkin boleh diselaraskan dengan kanun keseksaan yang memberikan hukuman membunuh dengan niat bagi mereka yang memandu dan menyebabkan kematian kepada si mangsa yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Jadi di pihak penguatkuasa
undang-undang sendiri, bagaimana Datuk melihat hukuman-hukuman yang diberikan itu bersesuaian dan juga perlu dengan relevannya situasi semasa dan juga kesannya terhadap bukan sahaja pada mangsa tetapi juga kepada keluarga mangsa yang menderita? Ya, sebenarnya memang Jabatan Trafik ini sedang berusaha yang mana kita telah membuat kajian dan telah kita kemukakan kepada pihak atasan agar hukuman di bawah APJ ini dipertingkatkan. Terutama sekali di bawah Seksyen 45, 45A dan juga 44. Yang mana hukuman yang kita tengok situ agak mungkin dah perlu dikaji kerana akta ni pun pada tahun 87. Jadi sekarang dah tahun 2020 dan mungkin perlu dikaji. Mungkin dulu hukuman minum arak ni 1,000 ke 6,000 tu agak tinggi. Betul. Tetapi sekarang 1,000 ke 6,000 tu di zaman sekarang saya rasa dah tidak menjadi bebanan kepada pesalah tersebut. Jadi perkara-perkara ni yang sedang kita kaji dan apa yang dicakap tadi kemungkinan boleh dituduh di bawah 302, 304 atau 307. Untuk makluman kes yang berlaku di Kuantan pada baru ini telah pun dituduh di bawah 302. Kita cuba bawa, mungkin itu pun setelah kita mendapat persetujuan daripada pihak pendakwa raya. Jadi pihak pendakwa raya akan kaji kesihatan dan kita akan kemukakan sebaik-baiknya dan juga kita akan kemukakan cadangan yang terbaik untuk memberi pembelaan yang sewajarnya kepada mangsa. InsyaAllah itu kita berjanji di pihak pasukan polis, terutama sekali trafik. Ini yang kita tengah usahakan dan kita harap mendapat sokongan dan juga mendapat persetujuan dari pihak kerajaan agar di bawah APJ ini perlu dipertingkatkan hukuman tersebut. Kemungkinan dengan cara hukuman dipertingkatkan itu boleh kita mengekang daripada berlaku dengan sewenang-wenangnya. Untuk makluman juga di sini, dalam kita heboh-heboh dalam isu mabuk ni, semalam melibatkan satu kes lagi di Bacok, Kelantan. Tetapi hanya kecederaan. Melibatkan dipercayai di bawah pengaruh alkohol. Bermakna almost every day sekarang dah ada kemalangan-kemalangan melibatkan pengaruh alkohol. Kalau kita lihat video sebentar tadi itulah bagaimana kesannya pemandu yang berada di bawah alkohol ini memberi kesan kepada pemandu lain yang tidak bersalah, innocent orang kata. Yang kita bincangkan tadi itu adalah antara prosedur jenayah yang perlu dilalui oleh si pemabuk tersebut yang memandu, yang menyebabkan kecederaan sewaktu memandu. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, keluarga yang terlibat juga boleh memfailkan saman dan mereka perlu melalui dua mahkamah yang berbeza, sama ada prosedur jenayah ataupun prosedur sivil. Jadi bagaimana sebenarnya prosedur sivil ini pada pandangan Datuk sendiri boleh membantu, walaupun ada yang mengatakan Akta Pengaturan Jalan yang memperuntukkan hukuman ke atas pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol ini dan menyebabkan kematian itu tidak cukup dan tidak sesuai amountnya dengan trend sekarang ini, katanya mungkin tidak cukup tinggi. Jadi bagaimana sebenarnya undang-undang sivil juga turut boleh memainkan peranan dan membantu membela nasib keluarga yang terlibat disebabkan oleh kemalangan tersebut? Okey, pandangan saya sebegini. Bagi pihak polis, kita menyiasat dan berpandukan pada peruntukan undang-undang yang menentukan pihak mana yang telah melakukan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang dan kecuaian. Pihak mana di masa berlakunya aksiden tersebut. Itu kita. Okey, pihak keluarga mempunyai hak untuk failkan di bawah sivil. Jadi pihak keluarga boleh berjumpa dengan mana-mana guaman untuk membantu dia orang untuk memfailkan saman sivil. Pada kebiasaannya saman sivil yang sebegini adalah di bawah negligent, iaitu kecuaian, untuk membuktikan kecuaian. So dari sudut itu, inilah salah satu cara lagi yang mana pihak mangsa ataupun keluarga mangsa itu boleh menuntut hak-haknya. Yang mana saya boleh nyatakan di sini, yang berlaku kes di
agak tragis di Penang seberang Pai, yang mana suami isteri telah meninggal. 4 anak ditinggalkan. So bagaimana anak-anak ini? Mungkin dengan cara civil suit ni, yang mana pihak mahkamah dalam menentukan ni boleh membantu pihak mangsa. Itu pun bergantung kepada sejauh mana beban untuk memberi pembuktian yang negligent ke apa semua tu di bawah civil tu, mahkamah akan putuskan. Tetapi apa yang penting sini, mangsa dan juga keluarga mangsa mempunyai hak untuk membuat tuntutan sivil. Okey. Datuk, dan juga untuk bagi mewakili pihak PDRM juga, kalau boleh kita lihat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dengan beberapa kita kata sekatan jalan raya rentas negeri yang turut dilakukan, dan juga sekatan jalan raya yang seperti kebiasaan dilakukan oleh PDRM, komitmen oleh pihak PDRM dan juga pihak penguasaan trafik dalam memastikan agar bukan saja tentang isu-isu Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dipatuhi, tetapi isu-isu Akta polis ataupun isu-isu tentang kita kata undang-undang trafik juga perlu dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhannya. Okey, untuk makluman semua, semasa kita membuat sekatan jalan raya untuk penugasan op COVID ni, kita panggil op COVID ni, bukan hanya op COVID tu ataupun sekatan pergerakan oleh mana-mana orang yang tidak mempunyai kebenaran untuk bergerak. Kita juga di dalam sekatan itu kita juga akan mengenal pasti lain-lain kesalahan, sama ada kesalahan trafik ataupun kesalahan jenayah ataupun kesalahan di bawah dadah. Dan memang ada statistik kita yang mana adanya tangkapan-tangkapan yang membawa dadah, yang melakukan kesalahan jenayah, membawa motosikal curi contohnya, dan juga kesalahan-kesalahan trafik yang lain. Memang kita kesan dan kita ambil tindakan. Tindakan ini memang berterusan. Even sekarang kita tengah atur gerakkan ke semua kontijen ke arah untuk trafik ini, ke arah mengekang pengguna di bawah pengaruh mabuk dan juga mengekang daripada term yang kita guna ni merempet. Kalau kita tengok walaupun di bawah sekatan pergerakan, aktiviti ini masih berlaku. Okey, 2 malam lepas kita dapat tangkapan 19 orang di Kesas melibatkan remaja yang mana menggunakan motosikal merempit. Jadi perkara-perkara ini masih berlaku dan inilah tanggungjawab yang kita ambil agar aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini dapat dikekang. Okey, baik. Kalau kita nak cerita berkenaan kesalahan lalu lintas ni banyak, Datuk, mungkin tak cukup. Memang banyak. Memang tidak cukup masa. Banyak nak hentam ni. Betul. Dan operasi ini, jangan kita tengok trafik ini sekarang hanya mabuk, tetapi keseluruhan. Meluas. Itu adalah tanggungjawab kita. Memang almost every day tangkapan di bawah Seksyen 42, menunggang secara melulu dan berbahaya ni, kita buat di seluruh negara. Okey. Melibatkan remaja-remaja. Ini lagi satu penyakit masyarakat kita, penyakit sosial kita ke atas remaja yang perlu dikekang. Yang perlu dikekang. Jika tidak diambil tindakan yang tegas, tidak dikekang dengan baik, ianya akan mendatangkan mudarat untuk generasi yang akan datang. InsyaAllah sama-sama kita kekang. Satu penghargaan dan juga terima kasih juga pada pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih sekali lagi pada yang dihormati SAC Datuk Muhammad Nazri Hussein, Timbalan Pengarah 1 Penguatkuasaan Kawalan Lalu Lintas, Pengurusan Samaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia, dan juga kita harapkan agar dengan semakan undang-undang dan juga penguatkuasaan lebih tegas oleh pihak Polis Diraja Malaysia dan juga pihak kerajaan dapat membantu untuk kita mengurangkan masalah pemandu mabuk yang menyebabkan risiko kehilangan nyawa.